Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua. Okey, kita bertemu lagi untuk kelas kali ini. Kita akan sambung topik yang telah kita buat sebelum ini, iaitu kamera ganda 2 dalam koordinat kutub. Kita telah belajar serba sedikit topik ini dalam kuliah sebelum ni lah. Okey, kita akan recap sikit apa yang telah kita buat dan kita akan terus pergi pada topik-topik yang seterusnya. Okey, ini adalah tentang rantau seperti yang kita telah bincang sebelum ni. Okey, kalau kita ada rantau sebegini, iaitu sekuan kepada suatu bulatan ataupun cakra, kita boleh tulis dia dalam sebutan koordinat segi empat ataupun koordinat Cartesian ataupun koordinat kutub. Okey, contohnya kalau kita pergi pada sini, okey, saya boleh besarkan sedikit. Contohnya kita ada satu rantau seperti ini, okey, iaitu sekuan kepada bulatan dengan jari ada dua. Okey, pada X dan Y kita boleh gunakan Cartesian ataupun dalam bahasa Melayu Cartesian, yang mana kita kata kalau kita namakan ini sebagai rantau R, maka R adalah rantau yang berlorek ini. Okey, keseluruhan rantau ni bukan hanya pada lengkung sahaja. Okey, lengkung di sini yang digarisi oleh bulatan ini, tapi segala titik yang berada dalam dibatasi oleh lengkung ini dan juga paksi X dan Y, maka R adalah X dan Y, yang mana pulang pada kita, mungkin kita nak tetapkan X, jadi kita ada X daripada 0 ataupun 0 hingga 2. Kemudian kita ada Y, okey, yang mana Y ini adalah lebih besar daripada 0 dan lebih kecil daripada 4 tolak X kuasa 2 punca kuasa. Okey, sebab apa kita dapat begini? Contohnya kalau kita gunakan kita lukis satu lajur, kita bermula daripada kiri di sini, okey, pada garis menegak di sini, kita gerakkan dia ke arah X, maka kita ada beberapa lajur ataupun jalur, minta maaf. Okey, kemudian untuk setiap jalur kita ada titik ataupun batas di bawah dan di atas. Batas bawah dan atas, batas bawah dan batas atas. Okey, jadi kita nampak apabila kita gerakkan jalur kita daripada 0, daripada 0 sehingga 2 pada arah X, maka ketinggian jalur kita sentiasa berubah. Okey, panjang ni sentiasa berubah, iaitu titik yang bawah sentiasa 0 ataupun 0. Okey, tapi titik-titik di atas sentiasa di sini. Saya kata Y sama dengan sesuatu, kita tak tahu apa. Okey, tapi kita lihat ini adalah satu bulatan, maka persamaannya adalah Y kuasa 2 tambah X kuasa 2 sama dengan 2 kuasa 2, sebab ia adalah persamaan bulatan, iaitu 4, maka Y adalah 4 tolak X kuasa 2 punca kuasa. Okey, kita ada tambah dan tolak di sini. Okey, tapi di sini jelas yang nilai Y adalah berada pada arah atau pada kedudukan positif, maka kita ambil yang positif sahaja. Okey, jadi inilah cara untuk kita menulis
rantau kita dalam koordinat Cartesian. Okey, saya yakin anda semua dah mahir. Okey, sebab kita dah lihat ini beberapa kali sebelum ini. Okey, kemudian kita boleh juga takrifkan rantau ini dengan menggunakan koordinat kutub, ataupun kita panggil dalam bahasa Inggeris koordinat polar coordinate. Okey, jadi saya lukis sekali lagi. Okey, ini adalah rantau kita. Okey, 2 ini adalah sifar. Okey, jadinya apa kita buat adalah kita bermula daripada di sini garis kita, dan kita akan gerakkan dia, okay, pada arah mengikut jam, yang mana titik pada asalan di sini tak akan berubah. Dia adalah kita punya end cell kita lah. Okey, kita punya end cell ataupun hinge kan. Okey, di sini kita dapati bahawa keseluruhan kalau saya boleh tulis semula di sini R adalah, kita boleh tulis, kita tengok balik, saya letak R di depan. Okey, R theta. Okey, yang mana R okey adalah 2 daripada sifar sehingga 2, dan theta daripada sifar sehingga pi per 2 kan. Dengan cara ini kita dapat tutup segala ataupun kesemua titik yang berada dalam rantau R kita. Ni adalah rantau R kita tadi lah. Okey, katalah kita hanya ambil titik pada kalau saya boleh lukis semula, contohnya katalah kita hanya tulis sebagai R sama dengan R kecil tak. Okey, katalah kita ambil hanya titik-titik di permukaan ni. Kalau saya boleh lukis balik, okey, maka di sini kita hanya mempunyai R sama dengan 2 okey, walhal kita nakkan semua titik yang berada dalam rantau R, bukan hanya titik pada lengkung ni sahaja. Okey, okey, saya yakin anda semua dah tahu. Kita hanya recap saja untuk topik ini. Okey, kemudian kita pergi pada slide yang seterusnya. Kita ada rantau kutub yang ringkas. Okey, kita dah bincang dengan agak panjang lebar pada kuliah sebelum ni. Okey, tapi yang pentingnya adalah kita kena kenal pasti batas di sebelah kita kata belah kanan lah, dan sebelah kiri di sini. Okey, okey, contohnya kita dah lihat di sini sebelum ni. Okey, kita ada pi per 6. Okey, kita ada pi per 4. Okey, ni adalah 1.5, ni adalah 2. Okey, kena sentiasa ingat yang R mesti dikira daripada asalan. Okey, walaupun rantau bahagian dalamnya tidak bermula dari asalan, namun R kena dikira dari asalan. Okey, kemudian theta
seperti yang kita dah bincang, mesti bermula daripada arah paksi X positif. Okey. Jadinya kalau kita boleh tulis semula. Okey. Di sini. Okey. Katalah gini mungkin. Tak apa tepat apa. Okey, mesti pengiraan bermula daripada sini. Untuk alfa ialah untuk beta. Okey, boleh rujuk balik di sini. Okey, dan ni adalah R1. Okey, maksudnya jarak daripada garis ni hinggalah ke asalan, dan jarak daripada lengkung dua ini adalah R2. Okey, jadi kita boleh tulis R, di mana R kecil theta, R antara R1 dan R2, dan kemudian theta kita boleh gunakan theta 1, theta 2, ataupun di sini kita gunakan beta alfa. Okey. Okey, kalau kita ada keadaan seperti ini, ia dipanggil sebagai segi empat tepat kutub. Okey, panggil sebagai segi empat tepat kutub. Sebab apa? Sebabnya kita ada di sini semuanya adalah pemalar. Okey, maka dia seolah-olah kalau kita berada dalam koordinat Cartesian, kita ada segi empat, yang mana setiap sisi segi empat ni adalah mempunyai nilai pemalar. Okey, kalau kita ada garis yang sedikit sengit atau sedikit condong, kemungkinan ataupun memang garis tersebut tidak akan boleh diterangkan dengan pemalar. Okey, kita kena gunakan satu fungsi untuk menerangkan garis yang condong tersebut, atau mungkin cara lain yang awak akan belajar dalam topik ini pada topik-topik yang terakhir adalah kita akan lakukan pertukaran pemboleh ubah. Okey, jika boleh. Okey. Okey. Okey, saya rasa itu saja untuk bahagian 1.